Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu sekali lagi dalam melihat kes-kes yang berkaitan dengan al-munasakhat ataupun kematian yang berangkai. Pada minggu ini kita akan sentuh kes yang kedua ataupun kita akan huraikan satu lagi kes dalam minggu ini berkaitan dengan al-munasakhat. Okey, kita teruskan kepada kes yang berkaitan, iaitu kesnya ialah seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan waris iaitu suami, dua orang saudara lelaki seibu dan seorang bapa saudara. Yang ni waris-waris untuk si mati yang pertama. Okey, sebelum agihan pusaka selesai, suami tersebut meninggal dunia dan meninggalkan waris iaitu 5 orang anak lelaki. So, suami sebagai si mati yang kedua ada waris lain. Mungkin daripada perkahwinan sebelum ini ataupun perkahwinan baru yang tapi tak ada isteri lah. Isunya sekarang perkahwinan sebelum ni lah, iaitu 5 orang anak lelaki. Yang penting 5 orang anak lelaki ini bukan waris kepada si mati yang pertama. Bukan waris kepada si mati yang pertama. Okey, kalau kita boleh rajahkan family tree keluarga ini, yang ni adalah untuk si mati pertama. Okey, perempuan tadi meninggal dunia. Okey, dia ada suami, 2 orang saudara lelaki seibu di sini dan juga bapa saudara. Ini adalah waris yang ada untuk si mati pertama. Kemudian kita kata berlaku pula kematian yang kedua, iaitu melibatkan suami kepada perempuan tadi. Sedangkan harta pusaka untuk kes yang pertama masih belum diselesaikan. Dalam faraid yang kita belajar, namanya adalah pendekatan munasakhat, iaitu dia akan melibatkan kes berangkai, kematian berlapis, tapi perlu diselesaikan sebab melibatkan waris-waris yang layak untuk dapat bahagian daripada harta pusaka si mati pertama. Kalau harta pusaka si mati pertama telah selesai, dia tidak akan jadi isu dalam kes munasakhat ini. Kemudian kita kata sebelum sempat harta si mati pertama iaitu perempuan tadi ataupun isteri kepada si mati kedua, meninggal pula si mati kedua iaitu suami tersebut, dan suami tersebut meninggalkan waris-waris lain. Dalam situasi ini, kita datangkan contoh 5 orang anak lelaki kepada si mati yang kedua. So, ini merupakan waris-waris baru ataupun waris-waris anak lelaki ini tak ada kaitan langsung dengan si mati pertama, tetapi mereka mendapat harta daripada suami tersebut ataupun pangkatnya adalah ayah kepada anak-anak lelaki ni, sebab harta ayah mereka ni ada datang daripada kita kata ibu tiri, datang yang masih belum diselesaikan lagi. Disebabkan itu dia berangkai-rangkai, perlukan kepada penyelesaian dalam kes munasakhat ini. Okey. Ini adalah situasi kesnya. Mari kita tengok kepada penyelesaian bagi kes tersebut. Pertama, kita akan selesaikan seperti biasa kematian pertama, kemudian kematian kedua, kemudian kita gabungkan kedua-dua kes tersebut. Okay. Untuk kematian pertama, kita dah belajar formula-formula tersebut. Okay, suami akan layak untuk mendapat 1/2 kerana si mati zuriat yang directly datang daripada perempuan itu tidak ada. Maka formulanya ialah suami mendapat 1/2. 2 orang saudara lelaki seibu akan mendapat 1/3 kerana mereka bersambung di sebelah ibu yang sama dan layak mendapat 1/3 kerana melebihi daripada seorang. Manakala bapa saudara kepada perempuan tadi iaitu bapa saudara si mati pertama layak mendapat asobah. Seperti biasa kita selesaikan untuk kes yang pertama. Ada nombor 2 dan nombor 6, maka asal masalah bagi kes ini ataupun base number kepada kes ini adalah 6. Kemudian kita tentukan saham untuk setiap waris yang ada. Caranya kita pernah belajar sebelum ini, 6/2, 3 darab 1, 3. Itu bahagian saham untuk suami. Untuk bahagian saudara lelaki seibu, 6/3, 2 darab 1, 2. So, kalau kita jumlahkan baru berjumlah 5. So, bapa saudara kepada si mati pertama layak untuk mendapat
baki iaitu 1. 6 tolak 5, 1. So ini adalah penyelesaian untuk kes yang pertama. Kita mesti selesaikan satu persatu. Okey. Kemudian berlaku pula kematian kepada suami tersebut. Suami tadi meninggal dunia. Okey. So berlaku kematian dan inilah waris-waris dia. Okey. Lebih mudah kerana hanya ada 5 orang anak lelaki. Okey. Tiada waris lain sebab dua saudara lelaki seibu ini tidak berkait kepada suami tersebut. Okey. Bapa saudara pun tidak berkait kepada suami tersebut kerana dua saudara lelaki seibu ni adalah adik-beradik seibu kepada isteri dia. So, ipar lah kita andaikan dia dengan istilah ipar. Bapa saudara juga adalah bapa saudara kepada isteri ataupun si mati pertama iaitu isteri kepada suami tersebut. So, bahagian ini mungkin tidak akan berlaku perubahan, cuma akan kita darabkan bahagian tertentu. So, anak lelaki untuk si mati kedua, seramai 5 orang akan layak mendapat asobah istilah dia. Apa itu asobah? Iaitu asobah bin nafs kerana mereka adalah waris lelaki. Disebabkan mereka adalah 5 orang, maka bilangan kepala ini akan dijadikan sebagai base number, asal masalah. Tidak ada waris lain. So, maksudnya, setiap anak lelaki akan mendapat 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. So, itu adalah bahagian untuk kematian waris-waris untuk kes yang kedua. Okey. Sekarang, kita cuba bandingkan. Apabila kita buat perbandingan antara bahagian asal masalah si mati kedua, iaitu waris-waris dia perlukan, dalam kes ini bernombor 5, dengan si mati kedua itu perolehi daripada si mati pertama, iaitu 3, nombor itu tidak sama dan tidak sepadan. Bahkan berlainan sama sekali. Dalam istilah faraid dinamakan sebagai tabayun. Nombor itu berbeza sama sekali, nombor 3 dan nombor 5. Okay? Apabila itu yang terjadi, ulama faraid kata, kita selesaikan dengan cara darab bersilang. Iaitu, bagi kes-kes yang pertama, saham dan juga asal masalah ni didarabkan dengan 5. Okay. Manakala, bagi kes-kes saham di kes yang kedua akan didarabkan dengan nombor yang berlawanan itu, iaitu 3. Okay. So, maka dengan sebab itulah, maka ada kotak baru yang dinamakan sebagai kotak tasheh. Cuba kita perhatikan bagaimana berlaku. Di situlah berlakunya perubahan itu berlaku. Okey. Kita mulakan dengan asal masalah di kematian pertama. Kita kata 6 ini perlu didarabkan dengan 5. Maka terjadilah asal masalah yang baru iaitu 30. Ataupun dalam bahasa faraidnya jami'ah yang baru iaitu 30. Dan kita katakan tadi, semua waris-waris dalam kes yang pertama akan didarabkan dengan 5. Dan semua waris-waris yang ada dalam kes kematian kedua didarabkan dengan 3. Dia akan darab-darab bersilang. Kita mulakan dulu yang pertama, iaitu ada 2 orang adik, 2/6 ini atau 2 asal masalah di atas ini perlu didarabkan 5, maka 2 darab 5 adalah 10. Dan 1 untuk bapa saudara si mati pertama darab 5 bersamaan dengan 5. Okey. Itu kena darab 5 untuk waris-waris ataupun saham di bahagian kematian pertama. Untuk saham di bahagian kematian kedua, iaitu 1 untuk setiap anak lelaki ini, perlu didarabkan dengan 3. 3 datang dari mana? Kita kata tadi bersilang. So, 1 darab 3 akan menghasilkan 3, maka jumlah setiap anak lelaki bersamaan dengan 3 darab 5, 15. So, kalau kita tak yakin lagi, maka berapa tu? 15 untuk anak lelaki, campur 10 bahagian untuk 2 saudara lelaki seibu, dan juga 5 bahagian, 15 campur 10, 25, dan 25 campur 5 bersamaan 30. Perfect. Maksudnya, 30/30, 30 adalah base number yang bawah, dan 30 di atas adalah saham. Kerana apa? Kerana kita katakan saham akhir inilah yang akan kita darabkan dengan harta sebenar si mati. Kita kena faham, nilaian harta berubah-ubah. Mungkin si mati pertama meninggal pada tahun 1990 contohnya. Tapi kematian kedua ni harta tu sudah melambung naik. So, di situlah pentingnya
penyelesaian pecahan itu dibuat dan kita akan tahu setiap waris memperolehi bahagian masing-masing. Ya. Itu pentingnya kita gunakan pendekatan munasakhat ini supaya sebab harta di peringkat permulaan masih belum selesai. Kalau dah settle, dia tak jadi masalah. So, itu adalah penyelesaian untuk kes berangkai ataupun kematian berlapis yang menggunakan pendekatan munasakhat untuk kes yang nombor 2. Okay, pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada penonton sekalian berkaitan dengan ulang kaji kita untuk mempelajari tentang munasakhat dalam menyelesaikan kes faraid berangkai. Untuk itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.